الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. قال مصنف رحمكم الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Firman Allah Ta'ala, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'idah. Qala musannif rahimahullah. Dan barang siapa kafir ia, yakni tidak percaya dan tidak mengaku sungguh dengan Allah Ta'ala dan dengan segala malaikat. Dan barang siapa kafir, apa dia kafir? Nah, kita boleh sebut kafir. Allah sebut. Ada Allah sebut kafirun, ada Allah sebut kufurun, macam-macam ayat Quran. Tengok apa maksud kafir? Kafir ini terhapus, makna dia tak diterima. Ataupun kafir disebut juga sebagai menentang, kafir juga. Sebab tu benda orang kafir, amalan dia tak diterima oleh Allah, dia terhapus. Buat baik tak dia boleh pakai. Tapi kalau dia masuk Islam, mengucap la ilaha asyhadu an la ilaha illallah, hak jahat dia terhapus. Hak baik dia Allah kira tutup. Dia buat jahat masa jadi kafir ni, menyambung, curi, merokok. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, Allah hapus habis. Allah kira kosong. Amalan dia masa duk derma orang, waktu dia kafir tolong orang, Allah kira tutup. Allah Akbar. Orang Islam pula duduk Islam molek-molek pergi masuk kafir. Sama ada dengan perkataan dia, dengan perbuatan dia, dengan kelakuan dia, dia jadi kafir. Lepas tu Allah hapus habis segala amalan baik dia, tutup. Lepas tu duduk tak lama masuk Islam pula lah. Dia kena kodo klik masa dia jadi kafir dulu. Semayang, puasa dia ukur lama. Tu dia beza lah. Duduk dalam cahaya molek-molek, pergi dalam gelap. Hak tu Tuhan tak pakai habis. Dia masuk Islam klik pun, dia kena kodo klik. Kecuali haji. Tak kena kodo. Dia buat haji dah. Tengok dia panggil tu dia buat. Kafir rugi dunia akhirat orang kafir ni. Tengok. Dan barang siapa kafir, yakni apa dia? Tak percaya, kafir banyak. Ada dia panggil kafir istikbar. Apa maksud kafir istikbar? Kafir orang sombong. Ada tak gitu? Lagi. Dia panggil kafir orang sombong macam iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bukan dia tak kenal Allah. Khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin. Tapi dalam hati tu berasa aku kemah lagi, tak patutlah undang-undang ni aku. Dia canggah Tuhan. Dia tahu Allah. Dia tahu azab neraka, syurga, iblis tu. Dia biasa duduk dalam syurga, ada sayap dia bang. Tapi di sini ada takabur. Dia panggil dah. Sebab dia berasa tinggi daripada Adam ni, Allah suruh dia sujud tu Adam, sujud hormat, bukan sujud semua.
Dia tak mau, dia batah Tuhan, dia panggil kafir juga. Kafir orang sombong. Jaga molek lah. Orang hak nasihat dia tu cak. Nasihat tu dari Allah. Tapi orang nasihat dia tu orang tak sama gerah dengan dia. Dia pakat besar hak nasihat dia tu lebih. Yang nasihat tadi betul sebut ayat Quran hadis. Dia bantah tu dia bantah Tuhan. Macam tu. Dia tengok tak padan dengan mu ni. Dia tak tengok hak perintah tu. Dia panggil kafir istikbar. Kafir orang takabur macam iblis. Masuk neraka. Kafir tu. Dapat lagi. Ada kafir takzik. Apa kafir takzik? Kafir tak percaya. Ini dia ni. Merayak dengan mukjizat Nabi Muhammad rayak. Nak mukjizat Nabi tunjuk mukjizat. Belah bulan. Nabi tunjuk mukjizat tu kok tanya. Bewak cekak. Pokok kayu boleh cakap. Macam-macam mukjizat. Jadi bukan dia. Ini sihir. Ini masa satu puan lagi. Dia kira tak percaya. Ini kafir takzik. Dia panggil. Kafir orang yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kafir takzik. Kafir ni pun ada peringkat banyak. Bukan kafir semata. Apa lagi dia banyak lah. Ada kafir istikbar. Ada kafir takzik. Ada kafir nifak. Itu buat lagi. Menatang apa kafir nifak? Kafir nifak dia bagi dua. Satu kafir nifak sugro. Satu kafir nifak kubro. Dia dua. Apa dia tu? Kafir orang munafik. Tu orang munafik. Balik luar ni semayang, pakai subang, pakai jubah. Keliling Kaabah dengan Rasulullah juga. Sebut dia Rasulullah kabur, lemah lembut, tak ada agak. Cekak, balik belakang ni siap. Tiba Rasulullah sebut juga. Ini dia panggil kafir orang munafik, kafir nifak. Nama lagi, hak ni zaman Rasulullah ada. Lalu ni pun ada akhirat esok. Dekat kemat pun ada. Tu, kafir kemat ada buat ni. Dia tiga golongan lah. Kafir hak lawan tu. Kafir orang munafik ni payah lagi. Sebab balik luar macam kita. Dalam dia benci ke Islam, benci ke Nabi Muhammad, benci ke hukum hakam. Ini dia panggil kafir nifak. Kafir orang munafik. Jadi kafir nifak ni ulama pecah lagi dua. Satu nifak sugro. Apa nifak sugro? Nifak yang kecil. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiki salasun. Tanda munafik ada tiga. Iza haddatsa kazaba. Bila bercakap dia bohong, munafik. Tapi hak ni munafik sugro, tak jadi kafir ni. Kalau jadi kafir jenis ming kok tanya kiri, belungguk kaki bahu. Sembang di kedai tu boleh pakai 3 ayat 25 sembang 100 tu tua dia pakai. Gang bahu pi. Kelik rumah bahu bini, bahu pak tua. Hak ni dia panggil munafik juga, tapi munafik sugro. Munafik kecil, bukan munafik etikok macam puak Abdullah bin Ubay bin Salah bin Salul yang menentang Nabi Muhammad. Dia panggil kafir, bukan panggil kafir juga. Dia panggil kafir nifak sugro, kafir nifak yang kecil. Bila berjanji dia mungkin janji. Wa iza tumina khana, bila diberi tanggungjawab amanah dia pecah amanah. Itu dia panggil orang munafik, dia ada 3 tanda. Bila bergaduh, satu hadis lagi kata, kalau dia bergaduh dia melampaui batas. Ini tanda orang munafik. Munafik sugro. Hak ni tak kafir, tapi disebut sebagai kafir kecil, tak murtad. Nampak lagi? Ada lagi ni, cakap berbahu, berjanji dia sabtu. Kalau pegang tanggungjawab mesti gelong. Ini orang kafir, dia panggil kafir juga, tapi hak sugro, nifak yang kecil, bukan etikok, bukan masalah iman ni. Hak ni masalah dosa. Kalau musannaf rahimahullah. Jadi kafir ni banyak lagi.
Hak dia pecah ke besar semua, dia panggil dua. Kafir zimmi, kafir harbi. Dua. Dalam semua kafir dia pecah dua lah. Satu kafir zimmi. Kafir zimmi haram darah kita bunuh. Nabi tak boleh bunuh. Siapa kafir zimmi? Orang kafir yang ikat perjanjian dengan kerajaan Islam. Makna dia tak ikat perjanjian, dia tak kecam Islam, dia ikut peraturan Islam. Ini kafir. Dia sebuah berala dia. Dia tak bisa sentuh masalah Islam, nak kacau Islam. Ini tak boleh bunuh. Kafir zimmi dia bagi. Dalam banyak-banyak kafir dia buat dua. Satu lagi kafir harb dia bagi. Harb ni perang. Kafir harbi. Apa maksud kafir harbi? Kafir yang memerangi orang Islam dengan tulisan dia, dengan perkataan dia. Ini kafir perang. Dengan senjata. Hak ni kafir halal darah. Kita boleh lapah harta. Lo ni dia mau tukar taktik tu tak apa nampak ni. Dengan kita bodoh kata kan. Tak ada apa ni, tak ada apa ni. Apa jaga molek lah. Dalam banyak-banyak kafir dia buat dua zimmi harbi. Mari hak kita ada suatu mana ada kafir zimmi bodoh. Kafir yang ikat perjanjian Nabi larang. Macam Nabi ikat perjanjian Hudaybiyah. Nabi tak boleh perang dengan dia, dia tak boleh perang Nabi. Nabi tak perang. Selagi kamu tak langgar perjanjian. Itu Nabi Muhammad SAW. Nampak tak? Jadi adalah di situ kita beza tu kafir dua jenis. Kafir yang memerangi orang Islam, kafir yang tak memerangi orang Islam. Ya, jadi banyak tu. Ada kafir inak, ada kafir Iraq, banyak lagi. Kafir yang tak peduli ada. Kafir yang jenis dia nak kata ke Islam pun tak, dia nak turut pun tak, dia nak cari petunjuk pun tak, nak lawan pun tak. Cara dia. Ada tu. Dia nak lawan pun tak. Dia nak turut pun tak. Aku bertegi dia. Ini kafir juga. Kodok dia ya. Dia nak mengaku Nabi Muhammad Islam sebagai Rasul pun tak. Dia nak lawan Nabi pun tak. Hak ni. Ini kafir bahasa senyap. Dia banyak. Satu lagi kafir enggan. Kafir ingat dia kafir enggan. Seperti dia ni, mulut dia mengaku Islam betul. Hati dia tu Islam betul. Enggan mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Ini kafir juga. Kafir inat dia panggil. Kafir orang tak mau jadi Islam. Dia wayak Islam tu. Dalam hati mengaku tu Nabi Muhammad. Dia berwayak Nabi Muhammad ni agama betul. Jangan selagi aku hidup, aku akan sokong Muhammad. Tapi tak aku nak mengucap ikut Muhammad tak sekali. Abu Talib. Maka Abu Talib kafir juga. Walau mulut dia mengaku Islam ni betul. Dan juga hati dia terima. Tapi oleh kerana nak jaga nama kawan-kawan dia tu, betul gila. Dia tak mau mengaku. Tak mau isi borang. Tunjuk tu. Duk gitu. Maka dia kafir juga. Dia banyak datang kan? Jaga banyak. Dalam banyak-banyak kafir pula. Ulama boh lagi. Kafir yang paling keji sekali, kafir riddah. Pula dah. Kenapa? Kafir orang murtad. Hak ni celaka obat ni. Tak boleh buat kira cara apa. Kena bunuh dia. Man badala dinahu faqtuluh. Siapa tukar agama bunuh tu. Kafir murtad ni teruk dari segala kafir. Lagi. Tengoklah. Jadi kafir ni banyak. Ada kafir ahli kitab. Yakni seperti orang Nasrani, orang Yahudi. Itu kafir juga. Tapi dia mau diberi kitab. Dia mau canggah kitab. Tukar isi kitab. Dia pakai kafir ahli kitab. Dapat banyak dah tuan-tuan. Banyak sangat bak kafir ni. Kalau mau sonai Ibrahim. Gitu. Habis. Bermula ihsan. Habis dah tu. Tapi ni ialah tidak percaya dengan mengaku sungguh Allah Ta'ala, Rasul, Malaikat semualah. Ini dalil daripada
firman Allah nak wayak kata apa? Kita wayak dah lu. Cuma nak hurebat kapi tu apa dia ya. Dia tak faham tu. Dia nampak kapi kan semua berala tak leh. Bukan nanti semua berala kapi. Hak tak semua berala pada kapi. Orang etis dia panggil. Orang etis ni berala dia tak percaya Tuhan dia tak percaya. Dia tak dok siapa dia. Dia pakai alam ni semula jadi kafir juga. Kafir orang etis dia panggil. Dia tak percaya Tuhan langsung. Tokoh dia tak percaya. Hindu, perkara Kristian dia tak masuk langsung. Islam. Dia kosong. Semua dia ni beredar sendiri. Kita tak pakai Tuhan. Ini kafir juga. Dia panggil orang etis. Jadi bukan nanti kafir semua berlalu. Belamok lagi kafir. Menjadi bahan bakar pada hari kiamat esok. Tengok. Habis. Qala musannif rahimahullah. Bermula ihsan. Ingatlah kita mengaji 3 ilmu. Iman, Islam, ihsan, tauhid, fiqh, tasawuf. Iman kalau di dalam tauhid ini kalau di dalam Islam ni fiqh, sahabatah. Hak ni ihsan, perkara nak beri elok. Tengok. Bermula ihsan, kena ngaji tak ilmu tasawuf. Iaitu berbuat baik. Dengan makna buat baik itu apa dia? Mengerja segala perintah Allah. Seperti semayang puasa. Daripada segala yang disuruh itu. Dengan elok buat wimoleh. Dia kata ihsan apa dia? Buat ibadat wimoleh. Itu ihsan. Imam percaya dah. Betul lah. Percaya Allah, malaikat, hukum akan percaya. Lepas tu, fiqh ni molek dah. Baca tehak apa semua, betul sahabat apa semua. Ihsan lagi pula. Nak memperelok. Kena ada ikhlas. Ini benar hati ya. Ni dapat pahala ni. Ni. Nak bisah-sah dah. Fiqh kita mengaji dah. Ismayang siap dah. Basuh muka bimolek, niat bimolek, diri betul pemolek, takbir pemolek, hati kena jaga, ikhlas tak ikhlas. Nampak lagi? Ni hak ni dia panggil ihsan. Hak ni boleh pahala. Kalau tak ada hak ni soh fiqh. Nak dapat pahala kena ada ihsan, tasawuf, satu lagi ilmu yang wajib kita mengaji 3 ilmu. Tengok. Seperti sembahyang, puasa dan sebagainya, daripada segala yang disuruh itu dengan elok, dengan mencukupi segala syarat-syarat. Kena buat boleh. Jangan buat helai kebelai. Jadi buat helai kebelai itu tak ada ihsan. Nampak lagi tak ada ihsan. Tak belajar cara ihsan. Semayang dia bagi 2. Satu semayang zuhir, satu semayang batin. Semayang zuhir hak mana? Kita tengok balik luar. Berdiri betul. Rokok dia molek. Fatihah dia molek. Sujud dia belah mana? Itu dipanggil semayang zuhir. Bacaan dia belah mana? Nombor 2 dia kena ada dalam lagi semayang batin. Menata apa semayang batin? Kena ada tamallukan. Apa maksud tamalluk? Rindu, serindu-rindu. Plus pun. Kena ada tamallukan dalam hati. Hak ni tajuk dalam. Ni semayang batin. Di luar baca molek. Tapi rindu tak ada ke semayang. Apa maksud rindu? Semayang maghrib, hati rindu semayang isyak. Ada lagi tak? Bahu yang kita dah. Mari pada isyak sana. Nak ada rindu tak kita? Nak kena ada rindu tu dipanggil tamallukan adalah. Tafahum. Apa maksud tafahum? Faham makna-makna qiraah, makna bacaan. Segala azkar-azkar, zikir-zikir dalam sembahyang itu dia faham. Ada tadabbur, menhazamkan akan segala bacaan yang dia faham.
oh dia, hak ni payah lah weh. Hak ni maya batin. Kita ni maya zohir ya. Di dalam akan serabut. Ingat dengan tonggeh. Walau kita ambil lagi di kedai. Esok anak pula dah duduk gini. Nak masuk sekolah. Kita banyakkan hak batin tak ada. Hak batin ni, ihsan ni. Orang duduk semayang kemar-kemar dia mau jadi sengok tu. Dia ada tamallukan, dia ada tarangguban. Merendah diri ada dalam semayang dia. Tamallukan tafahum, khudu'an, khusyu'an, ada 13. Dia panggil sembahyang batin. Allah. Sebab dia mau sembahyang sedar. Ya, sebab dia mau ada ihsan pada sembahyang. Kita tak ada ihsan, kita besok ya. Hal ni berat tadi. Dia panggil tu, buat bagi elok. Yang mencukupi segala syarat. Tu syarat zahir. Syarat kena boleh. Apa maksud syarat? Ma yatawaqqafu syai'in. Barang yang terhenti atasnya sesuatu. Nak jadi sesuatu kena ada syarat. Tetapi dia bukan juzuk bagi suatu. Kharijan an haqiqatih. Terkeluar ia daripada hakikat sesuatu. Itu syarat. Tiap-tiap ibadat dia ada syarat, ada rukun. Ada syarat, ada rukun. Menikah, ada syarat nikah, rukun nikah. Beza tak mana rukun. Rukun duduk dalam diri semayang. Syarat duduk di luar. Tapi tidak dapat tidur. Cukup syarat, tak cukup rukun, tak sah. Cukup rukun, tak cukup syarat, tak sah. Itu dia panggil syarat dan rukun. Dia ada beza ni. Jadi kita ni Islam, ada syarat Islam, ada rukun Islam. Apa syarat Islam? Syarat Islam mesti taat dengan perintah Allah. Itu syarat Islam. Kena taat dengan perintah Rasulullah. Itu dia panggil syarat Islam. Rukun Islam ucap dah kelima syahadat semayang 5 waktu. Syarat rukun kena dimulai. Ini dalam ibadat. Ada tuan-tuan, tunduk yang kata ihsan. Tengok. Islam kita ni lengkap. Ada dengan syarat, ada dengan sah, ada dengan batal, ada dengan manik, ada dengan sebab. Cukup lengkap Islam kita. Tak semacam kafir. Sebab tu tak boleh kita dah buat campur dengan kafir. Demo raya kita pun begau raya dengan demo kafir. Demo pergi hapuknya kita pun belawak hapuknya kafir. Mampu. Kita ada Islam ni ada syarat, ada wajib, ada sah, ada batal, ada rukun. Lain pada Islam dak rumah ni. Tu orang Hindu ke orang Kristian kan. Kalau dia mau mari masjid kita nak belajar cara ambil semayang. Kita hajar demo. Jatuh dah Hindu demo. Hindu demo tak jatuh dah Hindu situ. Nak faham tak? Demo sebab bukan ada syarat apa. Belajar ambil semayang macam kita, masuk masjid balut serban, semayang pula. Belajar semayang dengan kita pula. Demo tak akan jadi Islam selagi tak ucap asyhadu alla ilaha illallah. Sebab demo tak ada syarat sobatan. Kita Islam jangan cari pasal. Terbit di gereja Kristian, minta ke fazil satu palang salib boleh diketuk. Kafir tu. Islam dia ada sobatan. Sebab tu tak boleh pergi cepat tokoh Hindu. Pergi berlarak dengan demo, kenduri dengan demo, terpusing lah pening. Allah. Tengok baru ni pemimpin negara. Berlarak terpusing sekali. Pakai baju sekali. Nasib baik tak celek merah sini. Celek merah mapuh dulu. Tu tuan-tuan kita di bawah ni ikut tak tengok dah. Ikut pemimpin jahil agama. Kalau agama dia diri jahil belah mana nak jaga agama kita. Sebab tu syarat nak ikut pemimpin tengok orang belah mana. Ni kita tak boleh kem batik ketok kakak-kakak. Turuk sejenis. Pemimpin akidah tak tu. Islam dia beza dengan kafir. Raya tak ada campur dengan demo. Sebab raya kita ibadah. Ingat mulai. Ni ramai ni jual budak. Apa salahnya kita beraya dengan demo?
Raya kita tak boleh capur demo. Tu tak boleh panggil kongsi raya. Kongsi raya ke depa raya tak boleh. Depa wali capur dengan hari raya. Jadi depa raya. Ada dulu buat ni. Lepas tu kongsi raya. Kongsi Pak Cuai kena dengan Aidilfitri. Capur sekali. Kongsi raya. Kalau tak rumah tu. Kita ibadat. Ibadat tak boleh capur dengan orang kafir langsung. Sebab syarat ibadat Islam. Syarat semayang Islam. Sebab tu orang kafir semayang lah macam mana pun tak sah. Sebab tak cukup syarat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu Islam. Puasa gitu juga. Demo puasa molek taruh mana pun tak sah. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat. La ilaha illallah tak ada. Tak sah. Tu Islam juga. Nampak lagi. Haji gitu juga tak boleh. Nombor 2 munakahat. Apa munakahat? Nikah kahwin. Tak boleh kira orang kafir. Lain pada Islam. Sebab syarat nikah Islam. Tu nak jadi wali orang kafir tak boleh. Orang kafir nak jadi saksi tak boleh. Sebab syarat nikah Islam. Mudah ya ke payah mana? Orang kafir nak nikah dengan orang Islam pun tak sah. Sebab apa? Syarat dia kena mengucap dulu masuk Islam. Tu dia panggil syarat nikah Islam. Tu dia bab munakahat. Tak boleh capur orang kafir. Ni dok sak pergi nikah di gereja, sak berlarak nikah masjid. Open ni kepala kita ni. Dengan orang kafir ibadat boleh capur munakahat. Muamalah boleh. Apa muamalah? Jual beli. Nak beli demo jual demo boleh. Sebab bukan syarat jual beli Islam. Ni mudah lah. Tengok tuan-tuan. Kena belajar ni. Hak ni kau ramai zaman, akhir zaman, dia jadi gitulah. Dia buat borong belakang. Boleh, apa salahnya? Kita nak menunjuk Islam ni bagus. Tak bagus, benda ni belum lagi. Hak patang larang kena tunggu syarat kita tu. Nampak ni? Dia ada sah batal kita. Tengok. Kalau musannaf rahimah. Dan sempurna rukun-rukunnya, rukun-rukun dia kena bimolek. Buat ibadat tu mana ihsan. Seolah-olah mengerjakan molek tara mana? Molek tara macam kita buat ibadat tadi dan menunai perintah Allah itu di hadapan Allah Ta'ala. Macam kita nampak Tuhan duduk tengok kita buat. Macam koli lah. Koli buat kerja. Okey tu. Bagaimana buat. Kalau menyaku, dia menyaku cakur kaki-kaki. Sebab okey tengok. Cuba okey tak tengok. Dia buat ibarat macam tu lah. Buat ibadat molek. Seperti macam mana? Kita buat ibadat di hadapan Allah. Hadapan di sini bukan pihak. Tuhan bukan ada pihak. Iaitu seolah-olah kita nampak Tuhan. Tengok. Dan jikalau kita tidak melihat akan dia sekalipun, walau kita tak nampak Tuhan sekalipun, Tuhan nampak kita. Itu maksud dia ihsan. Dia panggil ihsan. 3 ilmu ni kena mengaji. Tengok. Kalau musannaf rahimah. Dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan agama Islam juga. Ihsan ni dia syarat nak bisa penuh. Kalau tak ada ihsan ni jadi dah Islam jadi tapi tak sepenuh. Pahala tak boleh. Dia panggil ihsan lah. Mayang betul molek semua dah baca molek tu dia panggil Islam baru. Ucap molek. Tapi dalam hati tu cara buat dia berlepas ya. Semayang tu tidak diberi pahala. Tu tajuk dia tu ihsan ni untuk mendapat pahala. Di bawah tulis tengok. Bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Nampak lagi? Ihsan ni ilmu tasawuf ni bukan syarat Nabi sah Islam. Sah Islam asyhadu an la ilaha illallah sah. Dia jahat buat ikut suka tu tajuk lain. Dia tak ada ihsan dia panggil. Banyak lagi tu, banyak. Nampak lagi.
bukan syarat bagi sah agama Islam. Tu maksud dia. Dia 3 butir tu guru misal. Macam buah apple tadi. Buah apple kulit licin molek. Isi balik dalam manis molek. Take pun kuat. Ilmu tauhid macam take buah. Kulit licin tu macam Islam. Apa lagi? Isi dalam tu macam ihsan, tasawuf. Kalau kita tak bagi tauhid, Tuhan tak kenal, Rasul tak tu sifat Rasul belah mana, buah kita jatuh dimakan binatang. Islam kemah molek, mengucap semua semayang molek, puasa molek, isi pun molek dalam tasawuf ni. Tak ada riak, tak ada sombong, ada tawaduk dengan khusyuk. Tauhid tak mengaji. Telucuk takai jatuh. Maka dengan menatang. Dia kira gitu. Kalau takai molek Allah. Tauhid kemah, reti belakang. Sifat 20 ni hafal. Akidah kuat amat. Kaya habis. Tak ada satu kala kejap. Tapi semayang tak betul pula dah. Tak mengaji fiqh. Dia tak reti sah batal. Cara ambil semayang pun tak boleh. Jadi kulit tak boleh. Nampak hudung. Setengah tu pula dia tauhid molek. Takkan molek. Semayang dia molek. Balik dalam riak, sombong, takabur, angkuh, pemarah, punggung. Semua dah belakang. Helek kebelek. Tak itu. Dia panggil takai molek, kulit luar molek, isi dalam mulut. Jadi kita nak pergi 3-3 ni. Ilmu tauhid kita kena wajib bekerja, amal bi molek, fiqh pun belajar sahabatah. Kena reti. Tasawuf kena belajar ilmu ihsan. Dia panggil bi buat molek. Supaya apa? Dapat 3 ilmu ni. Tauhid, fiqh, tasawuf. Iman, Islam, ihsan. 3 benda. Kalau musannaf habis. Dan orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok, buat ibadat tak boleh. Ibadat ada 2. Satu ibadat khas, satu ibadat am. Ibadat bagi 2. Jangan nampak ibadat ni semayang sunat, semayang wajib. Puasa ni puasa sunat, puasa wajib. Hak lain tu, aku dah buat ibadat lah. Merhati. Hak lain tak ibadat. Nek pokok teh. Nek pokok teh ibadat. Ibadat ada 2 lah. Ibadat bagi 2. Satu dia panggil ibadat khas. Benda tu memang orang panggil ibadat. Seperti semayang, puasa, haji. Pusing kok mana pun orang sembang itu ibadat. Dawat apa weh? Kau dawat ibadat. Semayang maghrib, semayang sunat, merhati, baca Quran, ibadat. Sebab nama dia ibadat. Nama 2 ibadat am. Apa dia? Perkara yang kita buat ikut syarat suruh. Jadi ibadat. Nek pokok teh jadi ibadat. Sebab apa? Nek pokok teh makan upah kerana nak bela ahli keluarga. Jamu mulai. Kadang-kadang jadi wajib. Kadang-kadang jadi sunat dapat pahala. Kita panggil boleh jadi ibadat. Sembang kok kedai boleh jadi ibadat. Betul tak? Sembang. Kita kena pergi mengaji lah gatik. Jadi ibadat tak? Jadi ibadat. Jadi sembang saja jadi ibadat. Berjalan kita jadi ibadat. Naik motor, naik kereta jadi kaya apa semua adalah boleh jadi ibadat. Dia panggil ibadat am. Bukan ibadat masuk untuk semayang sedia. Apa hal itu? Dia panggil 2 lah. Jadi itu dia kata rahmat Allah sangat luas. Kalau semua benda jadi ibadat boleh. Wa ma khalaqul jin wal ins illa liya'budun. Kalau ikut betul kan? Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya beribadat, mengabdi diri pada aku. Maya saja kan? Hak lain. Situ dah kata semua benda tu turut aku jadi ibadat. Tak payah mana. Buat hak Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang jadi ibadat habis seumur. Tidur jadi ibadat.
Tidur tu boleh pahala cerak. Setiap gesel, setiap kali nyawa sakit jadi ibadat. Kita sakit jadi bala. Tuhan ni pun kaku sakit. Orang lain pun dah. Baru-baru ni sakit go. Ni sakit pun dah. Aku tak jadi ibadat. Kalau sabar dengan sakit. Nampak lagi. Itu setengah-tengah orang makam yang tinggi-tinggi. Kalau tak kena sakit, dia susah hati. Dia fikir. Dia mula adalah, aku ni ada salah apa dengan Tuhan ni. Tuhan tak bisa sakit langsung ni. Dekat 2 tahun dah sihat. Kita pula kalau kena sakit, Tuhan boleh teku kan bertukar. Orang makam tinggi-tinggi, no? Dia lain. Tok wali Allah, kalau tak kena sakit, dia susah hati. Tentu aku ada masalah. Saya ingat Tok Guru saya sebut sekali seorang sahabat mari. Dia jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, bini aku ni sakit-sakit aku menikah. Tak besok sakit. Ni ada kisah saya ingat mulut Tok Guru sebut ni. Tok Guru dia kata lah, cerai buat bini mu. Sebab Allah tak sayang. Kita janganlah klik buat bini kita, penyakit tu. Kita muncul lah berita bukan makam tu. Gini. Cerai buat sebab apa? Orang tak sakit, Tuhan tak sayang. Tu tajuk dia lah. Tu dia panggil, nak rakyat kata, Islam ni macam tu. Dia ada makam, dia naik tinggi-tinggi. Itu dia panggil ibadat, tuan-tuan. Sakit tu boleh jadi ibadat. Duk tu boleh. Kita tengok duk ibadat bila, tak ada ibadat apa. Tu ibadat khas. Kalau dia duduk situ sakit dengan sabar dia, ibadat dia. Mudah ya. Tapi cekak boleh lah, nak kena tak ada. Cekak rakyat boleh. Nah. Tapi nak menanggung tu tak ada. Itu masalah dia kita. Kalau musannaf rahimahullah. Gitu. Dan orang yang mengerjakan ibadat, ingat ibadat ada 2. Satu khas, satu am. Dengan elok buat teliti molek. Dia panggil apa tu? Dengan bahawa, dia kata, tidak cukup syarat. Orang yang tak buat ibadat dengan molek, buat dengan tak cukup syarat. Dan tidak cukup rukun. Rukun pun buat ikut dah. Maya pakai tibe ikut suka. Berlambak lah. Dalam kitab kata apa? Jika kamu lihat seorang imam itu sujud ia, kakinya tidak pacak. Nampak lagi? Segera mufaraqah. Kita ada. Ada orang sembahyang kaki duduk gitu masa sujud. Kaki dia tak pacak. Sujud ni apa dia? Menghantar 7 anggota. Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 perut jari kaki pacak. Tapi dia sembahyang buat gitu kaki. Dia suruh mufaraqah. Ada benda tu. Tak belajar langsung dah pakai sembahyang. Tua mari masjid. Turut orang bayar sembahyang. Mengaji tak. Sebab kita suruh mengaji malah. Lepas tu kan sembahyang saja. Tak boleh. Sembahyang kena beri molek. Cara dia belajar cara-cara dia. Tengok. Dan tidak ada ikhlas. Ikhlas tak ada. Apa maksud ikhlas? Ikhlas ini seekor semut hitam. Di malam kelam yang hitam. Di atas batu yang hitam. Tu dia. Yang apa tu? Ni tuan-tuan jangan takut. Kita mari tolong ni. Kita membantu rakyat. Rakyat jangan takut. Kita sedia membantu. Dekat bila? Dekat pihak rakyat. Kita ikhlas. Hak tu bukan ikhlas. Nak undi tu. Nampak lagi. Ada orang zaman dulu. Dia sanggup nak bersedekah dia ni. Tak mau biar orang tahu. Sampai dia ni. Malam-malam dia pergi satu tempat. Ini kok orang yang patut layak lagi. Dia pungal duit masuk. Dengar khabar esok. Siapa dia dapat duit ni. Kok orang miskin. Dengar khabar pelacur. Allah duit boleh pelacur. Ada lagi kisah. Dia sebut lagi tak kisah. Kisah orang nak cari ikhlas tu. Tak mau tunjuk orang kata dia beri sedekah. Tak mau kenal orang tu supaya orang tak tahu dia siapa. Dia pergi ikut malam-malam pakai pungal duit naik.
Nah, tapi dengan rahmat Allah, orang yang dapat tadi ni, last sekali semua pakat tobat. Ini tuan. Apa? Kerana apa? Kerana ikhlas hati dia. Kerana Allah sungguh. Ni payah tengok. Orang nak beri terang-terang bukan tak ikhlas. Jangan faham gitu juga. Sebab sedekah dua jenis. Ada secara terang, ada secara senyap. Secara terang ni supaya nak menghajar orang. Dapat lagi. Secara terang ni supaya orang boleh kenal. Kadang-kadang orang menipu juga. Jangan salah, dia mau beri secara terang tu tak ikhlas. Ikhlas bukan kerja kita. Ikhlas kerja Allah. Ni, tengok macam Ebit Liu tu. Ada juga kutu kata dia tak ikhlas. Bodoh. Ikhlas bukan kerja kita, kerja Tuhan. Dalam hati dia tu. Tengok. Dan tidak kosong. Ada tak semayang tak kosong? Ada. Semayang tak kosong. Hak ni juga tak masuk ihsan. Ihsan ni termasuk khusyuk lah tadi. Khusyu'an tu termasuk dalam ihsan. Apa maksud khusyuk? Tok Guru buat misal gini. Kita heret ilmu di atas batas. Heret kerbau sekor di atas batas benar. Balik sini bekas semen. Balik sini bekas semen. Orang tanah padi. Kita tarik-tarik kepala lembu tadi, sak dia akan terbit daripada batas nak capai makan semen. Kita heret nak atas batas. Sak dia paling pada sini, kita heret lagi tu. Tu nak dapat khusyuk dia. Macam kita semayanglah Allahu Akbar. Kita bila bismillahirrahmanirrahim tu mulut sebut, sak dia mari, nampak trafik light pekan Kuala Legang. Dah terpasal. Betul tak? Tak pasal-pasal lagi. Kita pun, aku duduk semayang ni. Masuklah semayang ni. Tengok pula ayat Quran tadi. Maliki yaumiddin. Dia mari pada. Nampak kedai borok oi minyak. Dia mari kedai itu. Macam kita heret lembu atas batas. Kita sak heret nak atas batas. Sak dia nak makan pagi. Tarik ni juga. Semayang nanti tu kita. Maka dalam semayang ni mengikut yang mana kita ingat, aku dapat faham. Hak ingat borok sipan trafik light roti canai pagi tadi bini suruh dibeli apa? Bini suruh gitu kegeh. Hak tu buat. Sebab tu sembahyang kita ni lepas sembahyang hak wajib, sembahyang hak sunat. Sebab apa? Nak tapung hak tadi tu. Ni dak patut gitu. Dahlah sembahyang kita nak boleh ngomong betul. Sementara nak sampai salam dia mari. Duk tahiyat tu. At-tahiyatul mubarakatus. Kena cari tafahum. Segala, orang kata, at-tahiyat segala puji-puji. Kata-kata yang elok-elok tertentu bagi Allah. Ingat lagi tak apa lagi. Duk dalam khusyuk lagi. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ingat lagi. Assalamualaikum. Ingat lagi. Salawat, salam sejahtera ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Dah gitu. Pagi dia mari, dia mari dah. Tu dah panggil iblis, dia mari. Dia ingat habis tu. Kita sembang tengah hari tadi nampak sungai. Mulut sebut. Tarik masuk balik. Macam tu lah. Jadi tapung kosong. Hak mana ingat tu pahala. Hak lain tu buat. Sebab tu dia buat sebagai sunat. Nak tapung hak tu lah tu. Tidak kita tak boleh. Seorang sahabat nama Abu Talha. Dalam kitab Musalli pada tu. Ustaz dah mengajar. Dia semayang dalam kebun kurma. Takbir semayang ada burung mari. Terbang. Naik pokok ni, turun pokok ni. Naik pokok ni. Dia tengok tu. Mulut dia baca. Hati bila mata gigok tu. Hati gigok tu. Telinga gigok tu. Mulut sebau. Semayang duduk. Tapi tak ada kosong. Habis semayang tu jadi infak sabilillah satu kebun. Tu dia. Dia jumpa Rasulullah, aku infak sabilillah kebun ni. Sepaksa kebun ni lah buat aku galik dalam satu waktu semayang tadi ni. Tara tu sahabat. Kalau kita bukan sekat kebun habis kalau waktu itu. Satu waktu semayang gadai kereta. Satu waktu semayang gadai rumah. Tinggal sepena lah kali. Tu sahabat ni tentu yang dia lupa pun. Tang lain dah. Jangan duk kira demo.
Dia mau gadai pada lah, dia mau ibadat sampai taruh tu. Sikit satu rakaat tu ya singa. Buat tu. Kalau kita tak jenuh habis tu, tiap-tiap kali semayang ingat kata. Allah semayang ingat kita Allah tak kuci. Lagi gadai kita. Habis mayang isyak lagi pula Allahu akbar. Ingat kebun. Beri kau orang lama tak apa satu. Kita bukan sahabat satu tu ya. Hak lain semua dia mau khusyuk. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Saya ingat kisah. Nabi kata siapa yang boleh sembahyang 2 rakaat khusyuk ia. Aku nak berikan satu kain. Saya ingat daripada negeri Mesir ke apa? Daripada Khatan saya ingat lagi. Nabi nak hadiah. Nak tengok siapa boleh khusyuk sembahyang. Start dari takbiratul ihram sampai salam. 2 rakaat. Ali kata saya boleh. Sayyidina Ali ni sembahyang ni khusyuk molek. Kata mau masuk rakaat kedua, dia mari. Kalau kain daripada nama negeri saya tak ingat. Dia jadi gitu. Dia duk kira hak Nabi tawaran tadi ni. Mari juga kacau. Hak lain tak ada kacau lah. Dia kalau kain ni boleh lagi. Supaya kita lah. Kalau Ustaz Abu boleh sembahyang sampai start 2 rakaat sampai habis khusyuk, saya nak beri kain batik cat semut. Ustaz Abu pun ya Allah, khusyuk boleh. Dekat nak habis cat dia bagi. Kalau bikin batik Jawa lebih bagus. Janganlah. Dia kacau dia pun Allah. Duit tak boleh suruh. Ada juga kacau. Tu tahu Sayyidina Ali. Orang panah. Panah betih dia temu. Nak cabut sakit. Dia kata nak cabut tak boleh. Beri Ali semayang dulu. Saya nak Ali semayang sakit kita cabut dia tak kuasa apa. Tak pakai ubat kebah. Ubat kebah dia semayang. Tu pun kacau. Tambah kita pereh-pereh ni kau. Mari kata. Ustaz pun macam tu. Mu ingat ustaz khusyuk nak doa dia. Antara perkara yang dicabut oleh Allah Ta'ala hari kiamat ni, dekat kiamat, khusyuk dalam semayang. Tok Imam tak khusyuk, ustaz tak khusyuk, Tok Lebih tak khusyuk, Tok Siok tak khusyuk. Tok Siok pejam-pejam mata, tak masuk lagi cok bulan ni. Molek dah lah tu. Aku gicok tengok baru ni tak masuk lagi pula. Dah kacau dia kan. Tu dia panggil khusyuk jangan sembang besar. Kita kena minta pada Allah Ta'ala. Allah beri ya. Jangan sembang aku khusyuk dulu bahu. Aku sendiri pun serabut dia pergi rumah. Tengok apa. Duk mengajar gang-gang. Tak boleh. Dia kacau juga. Ayat ni. Payah tuan-tuan. Dan tawaduk. Ini semua ihsan. Apa tawaduk? Merendah diri. Rendah diri ni bukan buat bokok itu. Kita tak faham merendah diri ke buat bokok. Tak. Merendah diri ni hati ni. Hati ni tak berasa teng orang. Walaupun dia hebat tapi dia tak berasa kemah. Ada orang. Kadang-kadang jumpa kita orang macam kita ni pun dia tak pernah sembang lah. Sebab dia mau pakat lain lah. Jumpa di kampung tak apa, jumpa kok bukan. Kita jumpa dia mau kok alus kok nak sembang kita ni sembang ulu komang. Dia masa gitu, dia masa baik. Tidak pun nak sembang gerik orang kampung ni gerik komang. Kita gerik lain. Ini dia panggil dah hati. Walau kita tengok kemah, ada orang ini. Nah, jangan kita berasa besar diri. Dia ingat gini, saya ingat pesan Ustaz Awan. Ustaz Awan Lane, saya pergi rumah dia. Waktu tu dia ada jadi penasihat lah. Masa menteri besar Allah Ta'ala. Saya sembang dia. Dia kata Zamri. Pemimpin ni nak hebat tangan mana. Kalau naik dek tak kerusi puk, dia kata jadi menyomo nak somo tangan mana. Saya ingat lagi. Ustaz Awan hidup ni. Tak roh lah ni. Saya dah ingat sampai gini. Jadi pemimpin bahasa hebat. Allah beri Fir'aun lagi hebat kalau pemimpin ni. Kita habis kuat boleh pegang daun, boleh pegang parlimen. Allah beri Fir'aun meretah dari Mesir. Bukan sekat meretah saja, orang turut dia berjuta. Duit pun banyak, retah banyak. Tapi di mana kedudukan Fir'aun?
Kalau orang jadi mimpin jangan menyombong, dia kata tengok Allah buat Firaun macam mana. Saya dengar tu sebutin. Lepas tu dia kata kalau jadi orang alim, saya dengar lagi. Jadi ustaz ke, jadi piyu ke, imam muda ke, tong syekh ke, pak kiai ke. Tak kira nama apa, tak kira lah. Kira orang-orang nama terkenal lah. Nama dalam video, dalam YouTube, muka demo lah. Nampak? Orang jumpa hormat. Allah Ta'ala kalau cakap ilmu, iblis lagi alim. Gila kita. Dia pesan saya mudah. Iblis lagi alim, mengajar malaikat. Kita tak tahu lagi, malaikat tanya, ma rabbuka, boleh jawab tadi. Ni iblis dulu ni, dia mengajar malaikat cara-cara nak ibadat. Apa jadi iblis? Kenapa? Tak tawaduk langsung, nyomong baik. Firaun satu. Tu kalau jadi alim, paling tengok Allah buat iblis macam mana. Kafir tu. Ni jadi alim menyomong dengan orang kafir. Tak boleh dia kata. Kadang-kadang tak apa layan orang. Jangan tuan-tuan. Nak murid tak ke mana pun. Tengok. Nombor 3 dia kata. Mu nak jadi kaya, nyomong tak ke mana sangat. Tengok korun tak ke mana Allah buat. Jawab mudah. Korun tak ke mana hebat. Dia boleh buat buat emas. Sepupu Nabi Musa tenggelam Firaun ni sekaki. Temu saja bumi yang ketujuh berlaku kena. Sampai hari ni duk sekaki tu. Firaun turun setiap masa. Bila jadi kiamat, sampailah bumi ketujuh. Baru jadi kiamat. Tu korun tuan-tuan. Kalau kita orang kaya tengok korun. Tak ada. 700 ekor kuda baru tarik anak kucing. Tarik anak kucing dia. Banyak mana anak kucing. Kena pakai 700 ekor kuda. Anak kucing gedung. Kita ni kucing ada lah. Kucing EX5 lah. Tu pun sema gang-gang. Kaya kono ni. Tapi di mana? Jadi Tuhan buat siap 3 sifat manusia yang ada ke kita hari ni. Kalau jadi alim jangan nyomong orang. Sampai tak boleh buat apa lah. Muh, 3 apa tak boleh jijak anak-anak yang orang ambil. Kalau jadi kaya pun jangan menyomong orang minta derma Muhammad Allah. Nabi sebut kata kalau orang minta sedekah suar tangan kita, kita kena beri walau di tangan mereka ada gelamah. Orang minta sedekah, tengok gelamah ada. Kena beri. Tajuk gelamah, tajuk lain. Nabi Allah Khidir. Mari orang jumpa dia. Aku nak minta tolong kamu. Tolong beri aku sedekah aku. Nabi Khidir kata, aku tak ada apa nak sedekah. Kawan tu kata, aku minta sedekah. Dia buatlah. Aku nak beri datang apa? Tak ada apa. Aku minta kerana Allah. Dia bodoh. Lalu ni senang lah. Mumikku. Mumikku sedekah aku. Boleh kita weh. Jadi koli. Kawan tu yang mari. Mik Nabi Khidir buat koli. Buat kerja macam kita lah kan. Aku dah minta tak boleh. Aku nak minta. Jadi koli ku. Minta sedekah sah. Mau tolong buat kerja. Aku tak ada. Nabi Khidir buat kerja, tuan kita tengok, kerja yang patut buat 20-30 orang jadi seorang yang kerja. Dia kata bukan dia dah, aku bebas mu tak boleh. Nabi Khidir tuan-tuan, orang minta sedekah tak boleh beri, kau beri dia. Beri aku. Ni tuan-tuan lah. Jangan sombong tuan-tuan. Kalau jadi kaya, ni banyak hamba orang minta derma lah. Kita kena beri duit pakit kalau boleh. Dia tak derma. Ni duitmu, ni duit hakmu tak derma. Kalau ada duit lah. Tengok. Hak orang ketik derma pun ni kadang-kadang menipu tu yang orang kecil tu. Nampak lagi. Dia tipu. Tu masalahnya. Kita tengok hak sahih lah. Tengok jangan duk hambat lah. Orang minta derma beri juga. Carilah duit suar masuk. Tengok. Dan tawaduk. Dan warok. Tu semua ihsan tu. Apa maksud warok? Al-warok tarkus syubhah. Bermula warok itu meninggalkan syubhah. Bukan warok hak bokok tu.
Kita ni kalau hak warak kira hak bokok tu tak tengok berjalan tengok tanah tu kita panggil warak dah. Warak ni meninggalkan barang yang syubhah. Benda ragu-ragu dia tak ambil, benda haram dia tak ambil, benda hak ragu-ragu tak ambil. Itu orang warak. Al-warak tarkus syubhah. Bermula warak itu meninggalkan barang yang syubhah. Dia jalan-jalan kelik, tengok dua cabang jalan. Duit tengah-tengah, ada duit RM50. Duitku kan duit dia. Nak kata duit kita apa boleh 50-50. Tengah-tengah jalan betul. Ni rumah dia, ni rumah kita. Tengah-tengah tu. Duitku, duit dia. Duit dia, duitku. Duitku, duit dia. Duitku, tak warak. Apa lagi? Orang warak ni duit dia, duitku, duit dia. Jangan ambil dia. Itu dia panggil warak. Orang warak setengahnya dia berhenti kedai makan. Dia tengok. Tuan kedai tu duduk baju ketat berdeceng, duduk goreng ni. Bulu ketiak duduk luar. Stek berdeceng itu. Pakai tak akan. Kita tak warak, hentam sajalah. Nampak lagi? Warak ni dia jaga barang syubhah. Itu dia panggil al-warak. Warak juga termasuk dalam ihsan. Warak, ikhlas, tawaduk, pemurah. Semua benda tu benar. Benda masalah tasawuf belakang. Sini orang Kelantan banyak mengaji ni. Tengok. Maka dinamakan dia orang yang tidak berbuat elok, tidak berbuat ihsan. Kalau tak ada tawaduk, tak ada khusyuk ini. Maka tidak sempurnalah agama Islam. Jadi agama Islam tak jadi sempurna. Bukan agama Islam tu, agama dalam diri dia. Islam pada diri dia tu tak sempurna. Agama Islam sempurna. Dia tak ada ihsan diri dia nak hidup. Cakap sombong, cakap tinggi, cakap tak ada diri langsung. Jadi Islam tapi ni dia ajaran ni. Islam ni molek. Islam tak habuk mana ni diri orang tu. Agama Islam tu tak jadi molek, tak sempurna agama Islam ni. Tengok. Dan tidak ada hak, tengok, untuk menerima pahala daripada Allah. Tak boleh pahala. Dia semayang tak boleh pahala, dia puasa tak boleh pahala. Dia sah saja. Sah, gaji tak boleh. Membuat kerja ni dulu. Duit duit tak boleh. Mampu kita. Sebab tidak ada ihsan. Dapat. Itu dia panggil antara perkara yang dipanggil ihsan. Jadi 3 ilmu ni wajib kita mengaji. Tauhid, fiqh, tasawuf, ilmu ihsan ni. Cuma hari ni kita mengaji kitab tauhid. Di sinilah dalil kata ada ilmu tasawuf. Tu ada ustaz seorang. Dia kata tasawuf ni macam ayat acang. Ada ustaz seorang, mamuk. Nama dia Halim Hasan. Dia kutuk terus ni. Tasawuf ni ada 2. Satu dia panggil sufi yang mulhid. Satu sufi yang muwahhid, dia 2. Orang tasawuf 2 bahagian. Satu orang tasawuf yang mengesah Allah Ta'ala yang betul sungguh. Nampak lagi ahli-ahli sufi yang betul sungguh, yang pegang akidah macam Nabi SAW. Satu lagi yang mulhid, yang sesat. Ni pening ni. Hak sesat tu banyaklah. Maka timbullah golongan wujudiyah, golongan waqi'iyah, golongan mutajahiliyah, golongan murji'ah. Ini antara golongan-golongan sufi sesat. Pegangan akidah dia sesat. Hak tu kita kata tak apa. Jangan pukul rata ahli tasawuf sesat. Ahli tasawuf bagi 2. Satu tasawuf sesat, satu tasawuf yang tak sesat. Macam geng wujudiyah lah. Wujudiyah ni bagi 2. Satu wujudiyah muwahhid, satu wujudiyah yang mulhid. Golongan tasawuf tu. Ya, ini satu puak ahli tasawuf yang membicara demo, kelakuan demo, percakapan demo, cerita bab wujud Allah. Kita ni tak ada apa. Itu betul. Satu puak lagi, puak wujudiyah juga, tapi sesat. Faham tak? Tasawuf ada 2.
Yang demo ni hitam, tusuk boleh pakai langsung. Oh, jangan. Dia kata tusuk macam ayat acak. Jangan pukul rata gitu. Tusuk ini disebut oleh hadis Nabi SAW. InsyaAllah kita baca bulan depan lah. Iaitu riwayat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.